dina 'inda Allahil Islam. Maka bila kita kata kita Islam, mereka pun kata kami Islam. Ham musalmanas, dalam bahasa Parsi, kami adalah orang Islam, dia kata. Tetapi Islam yang kita dakwa dan Islam yang mereka dakwa, apa asasnya? Asas kepada Islam yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu ditafsirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Antaranya ialah an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. الحديث طويل أخرجه إمام مسلم. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau bagi tahu, satu hari sedang kami duduk-duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki, pakaiannya bersangatan putih dan rambutnya pula bersangatan hitam. Tidak kelihatan dia ini seperti satu orang asing yang mengembara, tetapi tidak pula mengenali dia walau seorang pun dari kalangan kami orang Madinah. Kalau kata dia ini orang asing, tak ada menunjukkan tanda-tanda dia ini pengembara yang melewati perjalanan jauh. Kalau nak dikatakan penduduk Madinah pula, tidak seorang pun dari kalangan kami mengenalinya. Maka dia datang duduk sehingga menyandarkan, menemukan lututnya dengan lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Islam itu apa? Inna dina 'inda Allahil Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kamu dirikan sembahyang, kamu keluarkan zakat, kamu puasa Ramadan dan kamu tunaikan haji ke Mekah seandainya kamu mampu untuk sampai ke sana. Lalu dia menjawab, benar katamu. Sahabat-sahabat kata, kami berasa hairan terhadapnya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Selepas itu falabistu maliya. Selepas itu kata Umar, aku tinggal dalam satu tempoh yang lama, iaitu 3 hari, kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya semula kepada beliau, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang bertanya tempoh hari? Jawabnya, Allah wa rasuluhu a'lam. Baginda pun beritahu, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang mengajarkan kepada kamu akan agama kamu. Ni Islam. Agama kamu adalah terangkum dalam 5 perkara ini rukunnya. Dalam Bukhari pun yang 5 ini, Abu Daud pun 5 ini, Muwatta Imam Malik pun 5 ini, Musnad Ahmad pun 5 ini, dalam Ibnu Majah pun 5 ini, Nasa'i pun 5 ini, Mishkat Masabih pun 5 ini, Jami' Saghir, Jami' Kabir, semuanya 5 ini. Maka tawatur dan talaqqat ummah Islam itu adalah dalam 5 ini. Inilah 5 rukun Islam yang kita rukunkan dan kita pegang sebagai orang Islam atas 5 rukun ini. Kita mendakwa kita Islam atas 5 rukun ini. Dengan pegangan kita pada 5 rukun ini, kita adalah Islam. Itu wadah. Bila kita tanya mereka, kamu kata kamu Islam, baik, apa itu rukun Islam? Berapa rukun Islam? Maka dia jawab, rukun Islam 5. Sama figure dengan kita. Baik, apa itu 5? 5 itu katanya, pertama salah, puasa, sembahyang. Kedua saum, puasa. Ketiga zakat. Keempat haji. Dan kelima wilayah. Jadi dalam rukun agama dia 5, tapi 5 figurnya, intisarinya tak sama dengan kita. Ada solat yang pertama, puasa yang kedua, zakat yang ketiga, haji yang keempat, dan wilayah atau imamah atau khilafah yang kelima ni, iaitu imamah, khilafah, wilayah. Ni ketiga-tiga perkataan ni boleh digunakan belaka.
Maka kalau kita lihat di sini dalam rukun agama mereka berlainan dan berbeza dengan kita, iaitu kita ada syahadah yang pertama, tidak ada khilafah yang kelima. Mereka tidak ada syahadah yang pertama, tapi ada khilafah atau wilayah yang kelima. Jadi inilah perbezaan yang kedua, tuan-tuan, antara kita dengan Syiah dari sudut rukun agama. Rukun agama kita 5, rukun agama mereka juga 5. Tetapi intisari 5 itu, mereka tidak ada syahadah, kita ada syahadah. Mereka ada wilayah, kita tidak ada wilayah. Ini beza yang kedua. Kenapa berbeza begitu, tuan-tuan? Kenapa rukun agama tak sama? Mengapa jadi tak sama? Agak-agak tuan-tuan nampak tak jawapan mengapa tak sama? Nak tengok dia punya feedback ni. Kenapa agaknya tak sama? Sebab kitab tak sama. Itu jawapan dia. Sebab kitab tak sama. Dia kitab lain, kita kitab lain. Dalam kitab dia ni 5 tu, dalam kitab kita ini yang 5 itu. Kerana kitab dah lain, maka lainlah isi kandungannya. Macamlah tadi kitab resmi dengan kitab undang-undang jalan raya, berlainanlah isi kandungannya. Maka ini perbezaan kedua antara kita dengan mereka, iaitu perbezaan dari sudut rukun agama. Rukun agama kita orang Islam lain, rukun agama mereka orang Syiah lain. Jadi setakat ini berapa dah perbezaan antara kita dengan mereka, tuan-tuan? Ada 2. Alhamdulillah, pandai semua murid-murid ingat. Seterusnya perbezaan antara kita dengan mereka. Kalau dah dia ada wilayah, tak ada kalimah. Kita pula ada kalimah, tak ada wilayah. Maka kita ambil yang beza pada dia tu dulu. Wilayah ataupun imamah, iaitu kuasa pemerintahan yang terbesar. Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan atau jawatan khalifah adalah bagi kita Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, selepas itu Al-Hasan, Al-Husain, Muawiyah, seterusnya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan berakhir dengan Uthmaniyah yang ditutup pada tahun 1311 Hijrah. Lepas tu tak ada lagi dah khilafah dalam daulah Islamiyah. Dan urusan perlantikan ini bagi kita adalah dalam konteks siasah yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diatur dan diusahakan oleh umat ini bagi menyelesaikannya. Sebaliknya bagi mereka, urusan khilafah ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah satu perkara yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala bagi mereka. Tidak ada sedikit pun ikhtiar manusia untuk mendapatkan jawatan khalifah. Khalifah atau imamah adalah satu jawatan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala tanpa ada ikhtiar manusia. Sebagaimana Anbiya alaihissalatu wassalam dilantik oleh Allah, Rasul-Rasul dilantik oleh Allah atas mutlak pilihan Allah tanpa ada ikhtiar dari mana-mana individu untuk memohon jadi Nabi atau memohon dari Allah untuk menjadikan sesiapa sebagai Nabi. Hanyalah pilihan Allah. Zalika fadlullahi yu'ti man yasha. Satu kekurniaan dari Allah yang diberikan kepada sesiapa saja yang dikehendaki. Maka begitulah menurut i'tiqad mereka, setelah wafatnya Nabi SAW, maka mansus minas sama, diputuskan oleh Allah setelah wafat baginda adalah Ali. Selepas Ali, Al-Hasan. Selepas Hasan, Al-Husain. Selepas Husain, Ali Zainul Abidin. Selepas itu Muhammad Zainal Abidin Bakir, kemudian Ja'far Sadiq, kemudian Muhammad Bakir, kemudian Ali Naqi, kemudian Ali Taqi, kemudian Ali Ridha, kemudian Hasan Askari, dan yang terakhir Muhammad bin Hasan yang dilahirkan pada tahun 256 Hijrah. Dan mereka menganggap Muhammad bin Hasan yang dilahirkan pada tahun 256 Hijrah
kemudiannya telah gaib, dan dia inilah nanti akan muncul di akhir zaman sebagai Imam Mahdi. Dan ini 12 imam ini bagi mereka adalah perkara akidah. Walaupun rukun Islam mereka, rukun agama mereka 5, dan khilafah ataupun wilayah ini duduk nombor 5, hakikatnya ia adalah nombor 1. Ia adalah perkara yang paling utama. Dan kesemua yang 12 ini adalah dilantik oleh Allah. Mereka itu punya mukjizat, mereka itu maksum, dan mereka itu alimul ghaib, mengetahui perkara-perkara yang gaib, yang tidak diketahui. Mereka sebagaimana yang didakwa dalam kitab-kitab mereka, mereka ini mempunyai ilmu nabi-nabi, mempunyai ilmu para rasul, mempunyai ilmu para malaikat. Jadi jawatan khalifah atau imamah atau wilayah ni tadi adalah secara langsung kepada Ali dan anak-anaknya menurut mereka, dan perkara ini adalah perkara i'tiqad. Sebab itu mereka sebut di dalam kitab Usul Kafi jilid yang kedua muka surat 245 bahawa barang siapa yang engkar imamah mereka yang 12 ini, maka dia adalah kafir. Begitu juga dia sebut dalam kitab mereka Biharul Anwar jilid yang pertama muka surat 146 bahawa siapa-siapa yang ingkar menolak imamah mereka yang 12 ini bagi i'tiqad mereka, maka orang itu adalah kafir. Jadi kalau kita lihat di sini, persepsi Syiah, tanggapan Syiah kepada kita semua ni tuan-tuan, yang tak bertanggapan sebagaimana tanggapan mereka dalam masalah imamah ini, bahawa kita semua ini apa tuan-tuan? Maknanya tuan-tuan faham apa yang sedang kita bicarakan. Ni tanggapan mereka. Walaupun kita Masya Allah tadi sebentar sembahyang di Masjid Tuanku Mizan berjemaah, dan sebentar lagi insya Allah solat Isyak dengan imam daripada Masjid Haram. Tapi kalau mereka tengok ni, ni cak ayam je semua ni. Esok balik awal je semua ni. Sebab apa? Sebab tak beriktikad dengan i'tiqad imamah sebagaimana yang mereka i'tiqadkan. Ni persepsi ada pada mereka. Memang kalau tuan-tuan tengok dalam debat Sunni Syiah dengan Ustaz Nasim dalam YouTube, buka tengok, dalam masalah ni dia kata maksud kami kafir di sini ialah kafir separuh kafir. Itu jawapan taqiyah tuan-tuan. Itu jawapan itu adalah sandiwara semata-mata. Jawapan sebenar yang ada pada mereka, sebagaimana kami duduk dengan mereka, belajar dengan mereka sendiri, jawapan sebenarnya lah memang kafir. Memang kafir. Tak ada kafir separuh, tak ada kufrun duna kufrin, tak ada. Kafir, dia kata kafir itu kalau seandainya dia tahu 12 ni imam, kemudian dia engkar dan tolak, masa tu baru kafir. Kalau tak tahu macam tuan-tuan ni, dia tu 12 tu imam, tolak, itu tak kafir dia kata. Itu derhaka je. Itu kata mereka untuk menutup supaya tidak kelihatan antara kita dengan mereka terdapat jurang dan perbezaan. Bagi memerangkap kita supaya kita tak menganggap mereka itu bahaya. Itu saja. Sebaliknya hakikat sebenar dalam i'tiqad, akidah, pegangan, tanggapan, persepsi mereka, setiap ahli sunnah wal jamaah yang beriktikad bahawa imam 12 itu bukan imam, mereka adalah kafir. Ini hakikat, ini realiti, ini yang kami alami dan duduk dengan masyarakat mereka selama 9 tahun. Inilah dianya, kafir. Jadi kalau gitu tuan-tuan, ini yang menjadikan perbezaan antara kita dengan mereka, iaitu i'tiqad dalam masalah imamah, i'tiqad dalam masalah khilafah. Bahawa kita beriktikad, bertanggapan dalam masalah imamah dan khilafah ini ialah pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Uthman, keempat Ali dan seterusnya. Tapi mereka beriktikad dan jadikan ia sebagai satu akidah, rukun dalam agama. 12 itu adalah imam, dan di celah-celah ini dalam keadaan kosong mereka sentiasa dihantar oleh imam-imam mujtahid yang antaranya ialah seperti Khomeini. Ini adalah imam-imam mujtahid yang boleh mengeluarkan fatwa, dan fatwa itu boleh memansuhkan hadis Nabi SAW. Sebab itu fatwa mutaakhir antara yang dikeluarkan oleh Khomeini adalah seperti boleh bagi mana-mana individu yang mahu menukar jantina, lelaki kepada perempuan atau perempuan kepada lelaki, dan boleh mana-mana orang yang mahu melakukan mut'ah dengan mana-mana wanita yang rela untuk bermut'ah dengannya, sekalipun wanita itu isteri orang. Jadi ini tidak ada kena-mengena langsung dengan kemurnian syariat Muhammadiyah, tetapi oleh kerana dia dianggap sebagai
imam mujtahid di satu-satu masa, maka dia layak mengeluarkan fatwa yang seperti itu, yang boleh memansuhkan hadis Nabi SAW atau mana-mana pandangan ulama-ulama yang terdahulu. Jadi ini beza antara kita dengan mereka. Yang ketiga tuan-tuan, dalam masalah khilafah, kita tidak beriktikad sebagaimana iktikad mereka yang berakidah bahawa khalifah selepas Nabi SAW adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhu, seterusnya anak-anak Husain radhiyallahu anhu, sehinggalah kepada Muhammad bin Hasan yang lahir 256 Hijrah, kemudian gaib, nanti akhir zaman akan menjelma semula, kata mereka. Walaupun kita juga berpegangan nanti akhir zaman, sebagaimana hadis-hadis yang datang mutawatir makna menceritakan kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman, secara maknanya adalah tawatur hadis-hadis ini, tetapi kita bertanggapan, beriktikad bahawa Imam Mahdi itu akan lahir, bukan dah lahir, akan lahir. Sebagaimana yang baginda bagi tahu, yaqa'u ismuhu ismi wa khuluquhu khalqi, akan mengikut namanya seperti namaku, akhlaknya seperti akhlakku. Jadi dia akan lahir kemudian muncul, tetapi bagi mereka telah lahir dan akan muncul. Ini pun tak sama. Jadi ini perbezaan kita yang ketiga dengan Syiah dalam masalah khilafah. Kita, i'tiqad kita dalam masalah khilafah lain, i'tiqad mereka dalam masalah khilafah lain. Jadi setakat ni berapa dah perbezaannya tuan-tuan? Boleh ingat? Yang pertama apa dia? Kedua? Ketiga? Baik. Bila dia tak ada kalimah syahadah, kita kata kalau nak masuk Islam, ucap kalimah syahadah. Itulah penentu. Walaupun kasih, walau sayang, walau suka, walau buat pengorbanan, walau tolong, walau backup, walau bantu, tetapi kalau tak ucap kalimah syahadah, selama itu dia tidak masuk dalam Islam. Abu Talib, berapa besar pengorbanannya kepada Nabi SAW. Beliau bela baginda, beliau backup baginda, beliau bantu baginda. Malah di dalam melakukan dakwah, baginda pergi dari kemah ke kemah di musim haji, Abu Talib sendiri yang menjadi guide. Dia pergi ke kemah, jumpa ketua-ketua kabilah. Dia kata, ini anak saudaraku ingin berbicara sesuatu dengan kamu, tolong dengar. Jadi Nabi pun menyampaikan risalah baginda, dakwah baginda kepada kabilah-kabilah tersebut, dibantu oleh Abu Talib. Tetapi sehingga ke akhir hayatnya, di akhir lamhahnya, baginda pujuk beliau, wahai pamanku, ucapkanlah kalimah ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. InsyaAllah aku akan syafaati engkau di akhirat nanti di mahkamah Allah. Tetapi tidak juga diucapkan oleh Abu Talib. Maka matinya Abu Talib mati sebagai seorang yang bukan Islam. Walaupun suka, sayang, cinta, tolong, bela baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana sangkutnya pada kalimah syahadah. Jadi nak satu orang pula, walaupun dia kufur pada Allah, adik kepada Panglima Herakla, adik kepada Panglima Herakla, memeluk Islam di tangan Khalid bin Walid dalam peperangan Yarmouk di waktu duha. Pada waktu duha beliau memeluk Islam di tangan Khalid bin Walid. Kemudian beliau memalingkan kudanya dan berperang dengan tentera abangnya Herakla. Sebelum waktu zuhur beliau telah syahid. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi aku belum pernah melihat satu orang memeluk Islam tidak pernah sembahyang walau satu waktu, tetapi terus ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan dia Islam? Walaupun sebentar tadi bersama dengan tentera kufar menentang angkatan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, kerana kalimah karamat ini, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ramadan baru ni ada satu orang sahabat saya, dia berasal daripada Tumpat, Kelantan. Dia ni keturunan Siam. Tapi masa beliau belajar di MRSM dulu, beliau memeluk Islam. Sebaliknya ibu beliau kekal Buddha sehingga usianya 82 tahun. Bulan Ramadan baru ni dia telefon sahabat saya, dia kata, Syukri, tolong balik, mak nak masuk Islam. Dia ambil cuti terus balik ke Kelantan sana. Sampai ke rumahnya, dia pun bawa mak dia, Islamkan maknya. Selepas masuk Islam 20 hari, beliau meninggal dunia. Islam ke tidak beliau tuan-tuan? 82 tahun kufur, tapi mengucapkan 2 kalimah syahadah Islam. Baru-baru ni
Saya nak masuk ke masjid dekat Mahat Tahfiz kami pukul 5.30 pagi. Tiba-tiba datang satu orang anak muda, pakai kopiah putih, pakai kurta putih, seluar putih, berseri je wajahnya. Saya baru turun daripada motosikal, dia tu datang jabat tangan dengan saya. Dia kata, Hadrat mera naam Suraj Singh hai, Hindustan ke ताल्लुक है, मेरा उम्र 29 साल है, अभी काम करता हूँ एक फैक्ट्री फर्नीचर के फैक्ट्री जरांतुट में है, और कल रात मैंने आया हुआ आपके पास इंतज़ार करके, लेकिन आपने वापस आया नहीं, इसलिए कि तकरीबन 10:30 बजे मैंने वापस गया और अभी दोबारा आया है। गरज के आया है कि इस्लाम के कबूल के लिए आया हूँ। Tuan-tuan faham tak? Lah, geling-geling angguk-angguk ingatkan faham. Tak faham, tak apa, saya terjemah. Satu orang pemuda ni datang, dia jabat tangan dengan saya. Dia kata, nama saya Suraj Singh, saya berasal daripada India, umur saya 29 tahun. Saya sekarang ni bekerja di sebuah kilang perabot di Jerantut sana. Semalam saya dah datang nak jumpa dengan tuan. Saya tunggu sampai 10.30 tapi tuan tak datang. Iyalah, malam tu saya balik ceramah Syiah juga di Rompin Pahang sampai pukul 2.30. Dia tunggu sampai 10.30, 4 jam miss, memang tak jumpa. Saya datang balik pagi nak masuk solat subuh, dia pun sampai. Dia bagi tahu tujuan saya datang ialah untuk memeluk Islam. Allahu Akbar. 29 tahun kita cari orang ke padang pasir, hutan belantara, ke pulau, ke gunung, ke hutan, ke rimba, cari orang pujuk mereka untuk masuk Islam. Tiba-tiba berdebu depan mata, free je saya nak masuk Islam. Allahu Akbar. Saya pun explain pada dia lebih kurang dalam bahasa dia tentang Islam. Kemudian saya kata, sekarang kamu kena ucap kalimah dan makna kalimahnya begini. Saya explain pada dia. Sekarang saya kata ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Pelat-pelat dia ikut. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pelat-pelat dia ikut. Tuan-tuan tolong jawab, saya tanya, Islam ke tidak? 29 tahun Sikh, 29 tahun tidak kenal Allah, tapi Islam ke tidak tuan? Mengapa dia jadi Islam? Sebab dia sebut kalimah syahadah. Dia sebut kalimah syahadah, maka dia jadi Islam. Islamlah dia. Dan hari ini namanya Nur Islam, cahaya Islam, bukan lagi Suraj Singh. Kalimah, hanya pada kalimah. Baik, kembali kepada isu kita. Kamu kata kamu Islam, baik, nak masuk Islam macam mana? Kami nak masuk Islam ucap kalimah. Dia kata kami pun nak masuk Islam kalimah juga. Cuma oleh kerana kalimah bukan rukun agami bagi mereka, kalimah bukan rukun agama, maka dengan itu kalimah bagi mereka dia tidak statik macam kita. Kalimah dia fleksibel, dia boleh berubah-ubah ikut masa dan zaman. Ada masanya dalam kalimah mereka ditambahkan wa syahadu anna Khomeiniya hujjatullah. Ada juga dalam kalimah syahadah dia. Tetapi antara banyak-banyak kalimah syahadah mereka, ini yang paling diguna pakai dan banyak diguna pakai dan masyhur serta muktamad. Ni kalimahnya. Saya akan sebutkan. Namun sebelum saya sebutkan, saya mohon ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebutkannya, kerana kata ustaz saya berulang-ulang kali beliau sebut naqlu kufrin kufrun, menukilkan yang kufur itu pun kufur. Tapi saya nukilkan depan tuan-tuan supaya tuan-tuan kenal nantinya dan tahu apa sebenarnya Syiah dan apa bezanya antara kita dengan Syiah selanjutnya, supaya kita lebih sedar dan tahu apakah bahayanya Syiah. Macam mana mereka mengucap kalimah syahadah? Kalau ada orang nak masuk agama dia, disyahadahkan dengan syahadah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la nazira lah, la syabiha lah, la nazira. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamun nabiyyin khairul khalq. Wa asyhadu anna amiral mu'minin aliyan waliyullah. Wa asyhadu anna Fatimataz Zahra wa abna'aha hujajullah. Wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyata wa Hafsata finnar. Wa asyhadu an wa abra'u ila Allah wa rasulih an Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyata wa Hafsata wa sairi a'da'i ahli baiti Rasulillah. Ini kalimah dia. Baik, saya terjemahkan.
Dan saya tafsirkan satu-satu insya-Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, sama dengan kita. Wahdahu la syarikalah, sendirinya dia tidak ada sekutu baginya. Baik. La syabihalah, tidak ada yang menyerupainya. Baik. La naziralah, tidak ada yang seumpamanya. Masih baik. Wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, serupa dengan kita. Khatamun nabiyyin, penutup kepada sekalian nabi-nabi. Baik. Khairul khalq, sebaik-baik makhluk. Masih baik. Kemudian mula bid'ah. Asyhadu anna aliyan amirul mu'minin aliyan waliyullah, aku bersaksi bahawa Ali itu adalah wali Allah. Nanti saya jelaskan apa makna Ali wali Allah di sini. Wa asyhadu anna Fatimah Zahra wa abna'aha hujajullah, dan aku bersaksi bahawa Fatimah Zahra dan anak-anaknya adalah hujjah Allah. Nanti juga saya akan tafsirkan. Dan yang paling perit, dia kata, aku bersaksi bahawa Abu Bakar, Umar, Osman, Aisyah, Hafsah, kesemua mereka itu di dalam neraka. Aku berlepas diri kepada Allah dan Rasulnya daripada Abu Bakar, Osman, Umar, Osman, Aisyah dan Hafsah serta sekalian musuh-musuh ahli bait Rasulullah. Ni kalimah syahadah mereka. Mula-mula mereka mulakan dengan meletakkan A'immah Salasah sebagai penghuni neraka, dua Ummul Mukminin sebagai penghuni neraka. Ini dalam kalimah syahadah mereka. Ini yang membatalkan yang terdahulu, yang membatalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana dalam syahadah mereka ada kalimah Islam, kalimah imam, kalimah ahli bait dan kalimah tabarrik. Masuk kalimah tabarrik, batal semua kalimah syahadah yang terdahulu, kalimah Islam yang terdahulu. Jadi itu kita tengok apa makna dia kata Ali itu wali Allah. Apa maksud Ali wali Allah? Ali wali Allah maksudnya ialah Ali itu pembantu Allah atas muka bumi ni. Sebagaimana yang disebut oleh Khumaini dalam kitabnya Misbahul Hidayah ila Tariqatil Wilayah wal Khilafah, muka surat 225, bahawasanya tidak bergerak yang bergerak dan tidak diam yang diam melainkan Ali bersamanya. Ali lah yang mendiamkannya dan Ali lah yang menggerakkannya. Itu maksud wali Allah ni, pembantu Allah. Dia yang buat urusan Allah atas muka bumi ni. Disebutkan juga dalam kitab mereka nanti ada di akhirat ada orang yang nak ke neraka, nak dihantarkan Allah ke neraka. Ali radhiyallahu ta'ala kata dia ni ke syurga. Ke syurga orang tu